Oh, semak Taufik. Hello doktor, tak dengar. Sorry. Tak dengar apa. Okey, terlupa pasal mic. Okay. Sebab mic, kalau dia share screen, mic dia kat atas. Okay. Multiple regression. Okay, so kita akan tengok kita akan cover on the multiple regression. Praktis besok kita buat. Oh ni, Kementerian Kewangan. Ini zaman ni. Okay, so kita cover multiple regression. Kita dah apa yang kita dah tengok dari segi satu, kita dah lihat tentang deskriptif statistik. Okay, yang mean, median, mode dan sebagainya. Okay, itu tak ada masalah, dia basic je. Yang kedua, kita dah lihat dari segi bagaimana kita nak run reliability, nak run factor analysis dan sebagainya. Itu yang kedua. So yang ketiga, kita dah tengok basic bagaimana kita nak run kolerasi. So yang keempat, kita dah tengok tentang ujian T. Okay, dan yang kelima, yang last sebenarnya yang kelima kita dah tengok one way ANOVA secara umum. Dan yang terakhir yang kita nak tengok dari segi teoretikalnya adalah tentang multiple regression. So saya rasa itu dah cukup lah. Kalau ikut dah cukup untuk kita cover 100% lah kita punya syllabus ya. So dekat sini kalau you nak belajar on advanced statistics, structural equation model dan sebagainya, kita kena go for the advanced statistic lah nanti insyaAllah. So untuk sampai level you nak buat project paper dan sebagainya, ataupun you nak menulis jurnal setakat jurnal yang Scopus biasa ni, dah lebih daripada cukup dah. So itu adalah apa yang kita pelajari. Okay, boleh so okay, so apa yang kita katakan multiple regression So multiple regression ni adalah satu yang kita sebut extension of bivariate correlation. Okay, dia adalah kita sebelum kita run multiple regression, okay, normally kita akan run dulu correlation. Okay, itu ada yang pertama. So the result of regression adalah dia kata equation represent the best prediction of dependent variable from the several independent variable. So maksudnya di dalam kita nak run regression, bermaksud kita ada a few IV ataupun beberapa independent variables, dan normally kita ada satu dependence variable. So normally di regression analysis digunakan apabila independent variable are correlated with one another and with the dependence variable. So itu adalah syarat-syarat, dia mesti ada korelasi, barulah kita boleh pergi kepada regression. So independent variable can be either continuous or categorical variable. Itu adalah jenis-jenis variable yang telah kita pelajari. Okay, so itu adalah asas dari segi yang kita sebut multiple regression. So dia ada 3 jenis. Nanti apabila kita belajar besok nanti,
dia ada 3 jenis tentang 3 jenis ataupun major regression model, 3 model utama di dalam multiple regression yang kita sebut standards ataupun simultaneous regression, hierarchical regression dan juga yang kita sebut stepwise. Okey, so model-model ini dia berbeza di dalam satu adalah bagaimana kalau kita bermaksud apakah treatment ataupun variability kepada kolerasi antara independent variable. Yang kedua dari segi order of entry of independent variable into the equation. Maksudnya bagaimana kita nak instruct SPSS itu untuk masukkan dari segi IV kepada untuk membina sesuatu model di dalam multiple regression. Okay, so di dalam standard ataupun simultaneous model, semua independent variable ni enter the regression equation dan at once. Maksudnya kita nak mengukur relationship between the whole set of predictors and dependent variable. So predictors tu ataupun kita selalu sebut IV dia. Okay, so seterusnya yang kita sebut hierarchy multiple regression ni, maksudnya kalau kita nak kenal pasti the order of entry of independent variable based on the theoretical knowledge. Maksudnya kita ada satu theoretical knowledge yang very strong yang kita nak buktikan. Okay, dan akhirnya yang kita kata stepwise multiple regression, biasanya the number of independent variable entered and the order of entry are determined by statistical criteria generated by stepwise procedures. Maksudnya kita minta SPSS untuk run kita based on the statistic. So dia akan susun semua mengikut statistical kriteria yang dia generate sendiri mengikut calculation yang tertentu. Okay, so itu adalah secara umum di dalam multiple regression. So banyak lagi kalau kita tengok di dalam multiple regression, a number of assumption underpin the use of regression. Nombor satu, apa syarat dia? Ratio of cases to independent variable. The number of cases needed depends on the type of regression model to be used. Okay. For example, kalau kat sini dia kata, contoh kalau kita nak buat stepwise regression, kita perlu minimum requirement to have at least 5 times more cases than independent variables. Okay, bermaksud minimum yang kita kena ada berapa bilangan IV kita. Kalau kita ada IV kita ada 5, mungkin berapa dia akan bergantung kepada berapakah bilangan sampel yang kita perlu ada. Okay, so contoh kalau kita ada 4 IV, mungkin kita kena ada 100 respondents untuk kita membolehkan kita run 4 IV itu sebab 20 times or lebih. Mungkin ada 80 kalau kita ada 5 IV 100, 4 IV 80 is a minimum. Okay. So di dalam perkara-perkara ini juga kita juga melihat kepada outliers. Di mana outliers yang berada di dalam kes-kes tertentu, maka kita kena delete dulu, okay, untuk reduce pengaruh-pengaruh outliers dan sebagainya. So nanti kita akan tengok details lah bagaimana kita nak run outliers menggunakan advanced statistik. Nanti ini dah advanced lah, but you all jarang dengar Mahailey-Bonnis distance, graphical method such as residual scatter plot dan sebagainya. Yang ini saya akan tunjuk satu-satu. Ini advanced statistics, agak advanced. Normally yang kita kata the basic statistics is normally sampai one way ANOVA kita belajar. Tapi multiple regression adalah sangat menarik kalau kita juga tahu. This is additional knowledge lah yang mungkin kita boleh kongsi nanti insyaAllah. Okay. So kita juga kena lihat mungkin dari segi syarat-syarat dia. Contohnya kita nak, selain daripada kita remove outliers, kita juga perlu lihat isu-isu yang berkaitan yang kita sebut multi-collinearity and singularity. Okay, apa maksud multi-collinearity? Multi-collinearity ni merujuk kepada high correlation among the independent variable. Maksud
ataupun singularity occur when the perfect correlation among independent variable exists. Okay. Maksudnya di dalam DV dan IV antara kita kena tengok juga correlation antara IV tertentu. So kalau IV tu tinggi sangat 0.8, 0.9 dan ke atas, is normally kita sebut dia ada issues of the multicollinearity maka kalau ada multicollinearity maka kita nampak bahawa IV tu mungkin tidak begitu sesuai untuk menjadikan IV sebab dia akan mengganggu. Okay, ataupun singularity, dia ada perfect correlation di antara IV dan IV. Okey, dan kita juga melihat kepada assumption yang seterusnya sebab ini advanced statistik. You all akan nanti apabila you dapat buku esok memang you akan faham lah, tak ada masalah. Normality, kita kena tengok data kita normal. Kita kena tengok adakah data kita linear. Linear maksudnya berada di dalam satu garis lurus ataupun homozygosity residua yang mana kita tengok dari segi scatter plots dia dan sebagainya. Susunan scatter plot yang ada titik-titik tu okey ke tidak, tidak okey So ini adalah perkara-perkara yang kita perlu lihat apabila kita nak buat multiple regression iaitu assumption ataupun andaian 1 2 3 4 perkara itu perlu kita lalu. Okey so itu saja boleh sebagai contoh. Apabila kita nak buat multiple regression, contoh ini adalah rangka konseptual kajian yang akan kita laksanakan. Ini memerlukan kita running dia multiple regression, multiple linear regression dan juga bivariate linear regression. Okay, so konsep-konsep ini dia akan menunjukkan berapa contribution daripada IV kepada DV ini dan sebagainya ataupun daripada yang kita kata moderators yang tengah ini kepada satu lagi DV yang kita tentukan. Okay, so itu adalah asaslah yang kita lihat yang sebelum ni agak basic. Okay, yang sebelum ni adalah agak basic. Yang ni adalah yang kita kata advance Okay. So ada soalan setakat ni. Okay, jelas Okay, Kimi, clear? Ataupun dah tak tahu nak tanya? InsyaAllah Doktor. Ya, itu advance dah sebenarnya, additional things lah yang saya akan ajar you all juga. Walaupun kita kata tak adalah dia ni sangat, tetapi saya rasa sangat penting lah kalau kita nak go advance sikit. Okay, yang lain-lain tu sebenarnya dari segi teoretikal kita dah cover habis lah. So esok nanti, bermula esok dengan sampai esok lusa dan minggu depan, kita akan go detail on the practical part. So mungkin kita akan more on the practice dan you all bawa laptops. Yang pasti mesti ada SPSS. Okay, usahakan dulu sebelum start lah. Ya, mesti usahakan dulu supaya ada program SPSS dulu. Okay. So kalau tak ada boleh juga tengok je lah macam ni So kalau kita tak buat sendiri, dia tak berapa expert lah. Doktor nak tanya, multiple ni selain dia kita nak tengok pengaruh, nak uji pengaruh kan, apa lagi selain nak tengok nak pengaruh setiap IV tu, apa lagi gunaan dia? Normally kalau kita sebut pengaruh, memang kita kena tengok multiple regression. Sebagai contoh dia kalau you belajar, sebenarnya kalau you belajar matematik dulu, ingat tak matematik yang asas dulu, Y sama dengan MX campur C. Ingat formula dah Doktor. Radian apa? Ingat. Mungkin siapa yang orang sains, siapa yang basic sains. Kimi lah. Garis lurus. Yeah. Sebab tu dia panggil linearity. Sebab tu dia akan tengok besok, kita akan tunjuk dia ada satu garis lurus dan sebagainya. Bermaksud dia ada x, y, xy. Melihat kecerunan dan sebagainya, bermaksud kita tengok kalau skor X, kita nak predict skor Y, maka kita kena tengok berapa kecerunan X campur dengan
C adalah pemalar, betul? Betul. Cuma di dalam multiple regression nanti dia akan tulis Y tu ada macam ada topi sikit, sama dengan B0 campur B1 campur X1 campur B2 campur X2. Maksudnya B0 tu like macam pemalar C tu lah. B1 tu keceronan kepada X. Bermaksud M lah. Okay. So Y sama dengan MX campur C. Itu zaman form 5 dululah saya ingat saya belajar. Yang saya boleh ini. Admat. Apa orang tu? Admat ke tu? Ada Madmod. Mac Modern pun ada, AdMac pun ada. Saya ingat dia dalam, kalau AdMac dulu zaman saya buku kecil tu warna hitam tebal. Kalau jatuh kat kaki tu memang bengkak lah. Dalam 700-800 muka surat tu. Oh, tebal sangat. Betul. Itu additional max dulu. Warna hitam buku dia dan dia bukan A4 punya size lah. Dia size dia pelik sikit. Custom made size. Okay. So tak apa. Ini advance. Kalau you tak faham yang ni pun tak ada masalah. Cuma saya nak share lebih. Memang doktor tengah memahami. Tetapi yang penting yang sebelum ni faham semua. Tapi esok kita akan praktis. Bermula esok kita akan praktis. So saya akan bagi you praktis terus. Bukan setakat praktis. Besok saya bagi terus assignment yang you kena siapkan. Buat kerja kat grup. Kira siap terus assignment 2 hari tu. Kalau tak siap, sambung minggu satu lagi. Done. Dua-dua kita buat terus. Okey doktor. So mudahlah hidup kan. Yang penting belajar faham. Itu saja. Food gerak lah. Panda food kan. Panda food lah ni. Food panda Panda food lah. Pandai food. Panda. Itu tak ada masalah. Kita tak gerak. Biar orang uruskan kita semua. Food panda semua. Warta kat situ je doktor. Tepi tu kan. Oh pandai. Kalau you pergi situ, you duk beli baju. Lambatlah pula. Tengah hari di Limau Manis. Sedap? Oh itu jauh sikit. Limau nipis. Di Limau Nipis, Limau Manis jauh. Kata. Apa yang sedap kat situ tu? Anak ikan bakar. Ya, betul. Special makanan sedap kat situ. Sudah masuk makanan dah lah. Tak apa, Bangi Heaven. Betul. So esok pagi saya ada dengan program dengan Universitas Islam Negeri Medan tu. WINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. So habis hopefully 12.30 habis. So 2.30 esok kita mulalah 2.30 saya sampailah sana insyaAllah. Okay, boleh tak? Nampak tak? So ada soalan? Tak tertanya. Tak tertanya? Baru aja advance sikit. Ini baru introduction to advanced statistics. Tengah nak memahami. Tak apa. Ini yang introduction. Tapi yang penting yang statistics in education you faham semualah. So tak ada isu dah sebenarnya. Kalau you dah sampai semalam tu pun dah kira perform lah. Dapat A lah tu. InsyaAllah. 19. Viva ni siapa ni? Vivo. Hajaro. Oh, Hajaro. Sorry, baru dapat line. Okey lah, tak apa. Tak berapa dapat line nampak. Okey, ada soalan lain-lain? Tadi boleh rehat awal sebab esok ni nak kelas full swing. Rafiq, okey. InsyaAllah. Masih esok selama 2 hari 4 hari kita tu, kalau you nak betulkan proposal, nak buat apa, semua boleh buat terus. Kita uruskan semua benda yang berkaitan dengan statistik dan penyelidikan. Okay. Supaya taklah membazir masa sangat, terus jalan. Tujuan utamanya untuk pandai dan grad on time. So saya ingat okey lah. Kalau tak ada, Amir okey tak? Amir kat mana ni?
Meh? Okey. Okey Jaga JB. Mungkin besok saya malam kot baru datang, doktor. Kelas Oh. malam saya mau join. 12 malam baru jalan? Ya bukan. Kelas malam besok. Okey. Tak apa. No problem. Esok optional je. Doktor, nanti nak tanya juga doktor berkenaan dengan apa yang demografi soalan tu kan. Yang kata lebih baik lah. Esok hari ni? Esok doktor. Tak apa. Esok kita set semua. Supaya orang semua ready untuk sepatutnya kalau boleh dalam seminggu 2 ni kita dah ready dah. You boleh shoot untuk collect data dah pun. Supaya tak adalah membazir hidup lama sangat masa kan. Sebab kita banyak kerja. Betul kan? So mana yang kita boleh settle, kita settle. Baik. Okey. Doktor, Doktor jumpa esok sebab Okey. nak masuk kelas supervision. Terima kasih doktor. Okey, sama. 8.30 baru start kelas tu. Sampai pukul apa? Doktor Tak Syamila. tahu lagi. Ni Dr. Ashraf. Dr. Ada Ashraf. present lagi doktor. Ada present. Saya pakai phone. Saya jumpa esok. Assalamualaikum. Okey lah. Salam. Belajar dengan doktor. Supervision. Saya dah bagi Doktor, esok nak minta doktor check saya punya questionnaire boleh? boleh sangat. Settle terus nanti. Kalau boleh collect data semua. Okay, esok saya tunjuk kat doktor Boleh, insyaAllah. So siapa yang ada urusan sebagainya nak balik awal semua tak ada masalah. Fleksibel. Norma. Doktor, situ ada surau tak? Ada telekong ke kena bawa? Oh, telekong je lah kalau you nak bawa. Saya tak sure. Okey. Kalau tak nanti Nak payah bawa. you nak pinjamkan blackup Kimi nak jadikan telekong. Alamak. Cik Su ni siapa Cik Su? Suaibah. Oh, saya. Tak ada gurau je. Inilah dekat lebih gini. PKP ni kena bawa sendiri. Kain semayang sendiri semua. Semayang. Tak boleh share. Sejadah. Semua complete. Pakai telekong di rumah je. Apa dia? Pakai telekong di rumah siap-siap. Oh, okey. Juga bagus. Juga Amir punya cadangan. Hebat. Itu macam nak pergi kursus haji, meh. Kejut orang ni. Ada ajaran apa ni kat dalam ni. Semua pakai telekong putih semua kan. Pakai mask. Taufik kata pakai mask tu. Betul. Jangka suhu pun tak ada ni nak kena check suhu. Tak ada Roblox apa doktor Roblox apa? Tak ada. Aku takut ada tak ada kan. Untuk nonton tak sendiri ada. tak ada Tak kan. apa dah. Dah mana dah tak boleh. Boleh dah pun. Saya pun dah nak rentas Sarawak dah. Sabar Abang. Duk tengah check tiket flight tak banyak. Alamak. Luar negara tak boleh lagi doktor? Tak boleh. Kalau boleh naik helikopter je sekarang ni. Amerika pun naik lagi Oh teruk. Luar negara teruk lagi. Kita naik je. Amerika. Hari 18 doktor. Ya. 18,000. Tak. Yang Malaysia ni. 18. Oh, Malaysia pun naik balik dah. Kena careful lah, kena careful. Itu je lah. Doa je lah insyaAllah. Doa, usaha, doa. Okay? So, okay lah. Esok you order elok-elok lah. Tak payah rushing. Okay, baik. Kepada kerja urgent tu tak ada masalah. Jangan risau. Nanti kita ada lagi masa untuk buat tuition dengan you all. Untuk apa kalau dah kawan-kawan dah pandai, boleh tolong ajar. Grup dah ada kan? Grup dah ada kumpulan kan? Dah doktor, dah ada dah. So sekurang-kurangnya wakil kumpulan datang. Itu je. Supaya boleh tunjuk ajar kat grup sendiri. Kalau katalah saya ada sesiapa yang ada kerja kan, tak apa. Okay, so okay lah. Kita jumpa malam besok. Malam besok, sorry. Esok petang. Tak jumpa you all malam-malam, tiap-tiap malam ni kan. Hebat betul lah you all rajin ya. So okay? Okey, terima kasih doktor. Okay, sama.
Assalamualaikum. Okey doktor. Assalamualaikum doktor. Terima kasih. Esok drive elok-elok. Terima kasih doktor. Sama. Assalamualaikum. Cuma saya akan masuk memang saya akan masuk ke dalam ni. Kalau